Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana nakiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi'ayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia, pada petang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang dan bagikan masa kepada kita, sama-sama kita dapat boleh mari ingat mengingati tentang kisah besar ulama besar Petani ataupun daripada tokoh-tokoh ulama Petani. Maka setengah daripadanya tokoh yang kedua yang kita dah daripada Nikde, Syekh Nikde, ialah daripada cucu saudara bagi Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Jadi masalah kemarinnya kita dok nyata tentang kitab-kitab bagi Syekh Nikde. Setengah daripada kitabnya Lujainud Da'i fi Nubzati Manaqibil Qatbi Ar-Rabbani, dan yang kedua kitab Al-Mawahibul Makkiyah, yang tiga Khulasatul Asra fi Fadilatus Salah Wassalam ala Sayyidil Abrar, yang keempat kitab Ad-Darrul Munazzam fi Bayani Nasabil Nabiyil Mu'azzam, yang kelima risalah pada bicara wadak bulan Ramadan. Yang keenamnya kita Raudu Az-Zawahir fi Bayan Khawasil Jawahir. Masalah kita duk menyata tentang kelebihan daripada permata dan batu ataupun permata. Lagi pula setengah daripada Syekh Nikde kita ni antara lain ikut membuat beberapa permasalahan agama. Yang pernah dipetua oleh Syekh Nikde itu Fatani, antara pokok bahasa termasuk ahwal zakat. Jadi Syekh Nikde kita ni bahasa dia tu antara kitab-kitab yang dia duk buat, yang dia karya, yang dia tulis saat ni, setengah daripadanya ialah daripada masalah termasuk dalam masalah ahwal zakat. Ahwal ni mana kala kuih dan keadaan masalah zakat. Maka zakat ni terbahagi kepada dua tiga. Yang pertama zakat badaniyah, yang kedua zakat dikatakan maliyah, yang ketiga dikatakan zakat zira'iyah. Masalah setengah daripada zakat-zakat saat itu ialah dikatakan benda-benda yang pasti kita kena keluar, ataupun benda yang kita kena gapo ialah benda yang kita kena keluar. Maka zakat badaniyah ialah zakat untuk nak mencucikan tubuh badan kita atau membersihkan diri kita ataupun badan kita, ialah dikatakan zakat badaniyah, yakni zakat untuk nak menyuci dan nak membersihkan diri kita. Seperti kita keluar zakat fitrah setahun sekali, ialah satu gatal, daripada gatal tu kira gatal Baghdadi. Makna kata kalau gatal petani kita tu tak nak sapalah satu gatal tu. Makna tu kita keluarnya zakat ataupun dipukulkan dengan harganya, kalau duit tu 70 kop. Maka zakat badaniyah ni ialah dikata zakat untuk mencuci tubuh badan. Karena dalam masa setahun ni Allah Ta'ala nak cuci diri kita, dengan sebab dalam masa setahun kita ada makan benda haram, kita ada makan benda syubhat, kita ada makan benda halal, ada makan benda yang dia bercampuri di antara syubhat, benda yang keliru di antara halal dengan haram. Maka ketika tu dalam setahun sekali Allah Ta'ala pun wajib ke atas kita kena keluarkan zakat malik badaniyah, yakni zakat untuk nak mencuci dan membersih akan tubuh badan kita. Kerana di kita tak tahu dalam satu hari kita dah makan gapo ratik. Kadang-kadang dalam makan kita, alhamdulillah, kalau kena benda tu cuci, benda tu halal, seperti Tuhan kata wa kulu washrabu, kulu washrabu
Nah, kulu washrabu mimma razaqnakum. Makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu daripada barang yang kami merezekikan kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita makan dan kita minum daripada barang yang Allah Taala rezeki. Kemudian dalam perkara hak Tuhan rezeki itu ada kalanya kalau kita ambil dengan kena cara syarak, ambil dengan cara agama, ambil jadi tak ada tipu orang, ambil tak ada rapah orang, ambil tak ada ambil orang panggil di atas jalan betul benar, terus terang. Makna kata makan ni kita rezeki kita dikatakan halal, rezeki kita tu dikatakan comel. Tuhan kata kulu washrabu hani'an ataupun kulu halalan tayyibah, yakni halal lagi pula tayyibah terbaik. Nah, makna halal serta baik. Adapun benda tepi mah kita tak kayu pi mah kita. Benda tu benda halal bagi kita, kayu kita. Tapi nak makan tak boleh sebab ia tak terbaik. Kalau masuk dalam perut kita jadi racun pun itu sebab makan tanuh masalah. Kemudian dalam masa setahun tu adalah kita makan benda halal, ada kita makan benda cuci, ada kita makan benda haram termasuk kita tak khabar. Kadang-kadang makan masalah benda-benda syubhat, benda yang keliru. Sebab tu Allah Ta'ala pewajib ke atas kita kena keluarkan zakat badaniyah. Zakat badaniyah, yakni zakat untuk mencuci dan membersihkan diri kita dan tubuh badan kita. Sebab tu zakat fitrah ni kata ulamanya kalau misalnya masuk satu Ramadan maka harus dah kita nak keluarkan zakat fitrah. Nak keluarkan zakat fitrah. Tapi dia kata malam dan hari yang paling comel, waktu dikatakan afdal, paling banyak pahala, yakni kita keluar saat itu ialah selepas daripada hari raya. Hari raya tu lepas daripada kita tak naik matahari belum pada nak maya raya, kita pergi keluar zakat fitrah kita kepada fakir miskin. Itu dikatakan waktu paling aula dan waktu yang paling banyak pahala sekali. Tapi semua terharu tu kalau kita nak keluar zakat fitrah kita masuk satu hari bulan Ramadan, harus bagi kita masalah gapo ialah masalah kita saat itu nak keluarkan zakat fitrah. Tapi nak kata waktu mana yang paling aula, waktu mana yang paling comel, waktu mana yang paling banyak pahala di segi syarak, di segi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita keluar zakat fitrah kita yakni pada hari raya. Belum pada kita nak semaya raya, naik matahari, sekadar kita kata matahari tu naik sekadar segala maya sunat isyraq siap kita keluarkan zakat fitrah. Itu dikata waktu yang paling aula, yang paling comel, yang paling utama bagi kita. Supaya semaya lah. Semaya ni ada waktu ke apa? Kalau kita semaya ibu bapa. Tengok lagi ke datang. Dan pula di dalam kitab dia ni pun ada bercara masalah semaya. Semaya ni daripada sembahan lah. Itu makna sembahyang. Apa sembahyang? Yang ni terjemuh daripada as-salah. Maka tu baik bahasa Melayu kita. Sembahyang. Apa sembahyang? Yakni sembahan kita. Apa sembahan kita? Yakni sembah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan ma'bud kita. Dikatakan Tuhan yang kita sembah. Siapa dia? Allah. Maka kita ni dikatakan abdun ataupun abid, seorang yang mesembah akan Allah. Maka kalau di antara kita ni abdun, kita ni abid, Allah dikatakan ma'bud, maka ia timbulkan salah satu kalakuan ketika tu dikatakan ibadatan, yakni satu ibadat, satu persembahan. Maka di persembahan tu benda tak ada, benda yang kita reti. Apabila diri kita sujud ke Allah, kita dinamakan abid, Allah dikatakan ma'bud, maka ia akan timbul rupa di celah tu dia panggil ibadatan, satu persembahan kita kepada Allah. Maka masalah semaya ni ibu bapa, hak tak syekh ni dia kita ada menyata di dalam kitab ya tertengah semaya. Amo nak nyata hak semaya sikit. Masa semaya ni maka masalahnya nak wis penuh lah semaya. Semaya ni waktu ya ada tiga. Ada waktu muttasa' ataupun waktu al-ittisa', yakni waktu yang meluah-luasi. Waktu yang luah, misalnya kita tahu zuhur saat ni masuk pukul 12.20 masalah. Maka waktu tu boleh kita nak semaya waktunya pukul 12.30 pun boleh, nak semaya waktu pukul 12.45 pun boleh, nak semaya pukul 1 pun boleh, nak semayakan pukul apa, nak semaya pukul 1.30, tak ada masalah. Orang panggil waktu litisah, orang panggil waktu yang telah meluah-luasi Allah Ta'ala, beri peluang pada kita. Kita nak semaya via mana, masa mana itu terharu bagi kita. Dan satu lagi waktu semaya, nak nyata waktu al-ikhtiyari. Waktu Allah Ta'ala pilih.
Dalam masa ambil pukul 12.20, 12.30, pergi sampai kepada pukul 3.45. Celah tu boleh kita pilih. Nak semaya nak. Nak semaya pukul 1, nak semaya pukul 12.30, nak semaya 12.45, nak semaya pukul 1.15, nak semaya pukul 1.30, semaya pukul 1.40. Ni orang panggil waktu Allah Ta'ala pilih. Boleh kita nak pilih. Nak semaya di mana, nak letak di mana, makna kata Allah Ta'ala pilih. Itu orang panggil waktu al-ikhtiyar. Makna kata waktu Allah Ta'ala kita pilih. Harus kita nak pilih. Nak semaya 12.30, tak ada masalah. Nak semaya 12.40, tak ada masalah. Nak semaya waktu pukul 12.45, tak ada masalah. Kita nak semaya waktu pukul 12.50, tak ada masalah. Dah. Dan satu lagi, waktu al-ittirar. Dia panggil waktu al-ittirar, yakni waktu terkepit. Dah. Apa makna waktu terkepit? Yakni waktu terkepit dan terpicit. Masa sikat sangat dah. Jadi masalahnya kita tahu waktu zuhur masuk pukul 12.20 ataupun 12.30. Maka waktu kita kata sampai kepada pukul 3.40 tu, waktu sepik sangat tu, ada 10 minit dah orang nak biasa. Jadi di celah-celah tu, kalau kita kata waktu tu dah. Kalau kita nak pergi duduk relax, nak pergi makan nasi dulu, nak pergi mandi dulu, tak boleh, tak diharus. Sebab apa? Waktu tika tu terpicit. Orang panggil terkepit. Boleh kita ke apa? Sekadar meneluhkan mi asmaya ataupun qadakan hajat, buaikan air kecing, buaikan hadas kecil. Lepas pada tu kita mi asmaya, lepas tu dapat meneluhkan 4 rakaat daripada semaya. Maka waktu tu kalau kita tak semaya lagi, kalau kita duduk galik kot lain, kalau kita duduk relax kot lain, duduk nak minum teh lagi, nak kecek buah lagi, maka ketika tu haralah kita saat ni tu orang panggil duk bermain-main dengan waktu itu. Kerana waktu tu orang panggil waktu terpicit ataupun waktu terkepit. Sebab waktu tu sikat sangat. Qadar meneluh, mi asmaya, qadar menyuci, hadas kecil, hadas besar, ataupun hadas kecil, ataupun untuk mi asmaya, lepas tu semaya 4 rakaat. Itu orang panggil waktu al-ittirar. Ini amun royak ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang disayangi. Jadi masalah waktu semaya tu, 3 hak kita uri nyata nah. Yang pertama waktunya waktu al-ittisa' ataupun waktu muttasa' yang diluas-luasi akan kita. Boleh kita nak semaya belaka 12.30, 12.40, 12.50, pukul 1, 1.10 minit, 1.15, 1.30, 1.50. Boleh, waktu tu luas. Luas bagi kita, Allah Ta'ala peluang pada kita. Itu dia panggil waktu semaya, tapi waktu al-ittisa'. Yang kedua waktu apa? Ialah dikatakan waktu al-ikhtiyar. Allah Ta'ala pilih pada kita. Nak pilih semaya di mana, tak ada masalah. Harus bagi kita. Dan yang ketiga dikatakan waktu al-ittirar. Waktu terkepit. Makna kata sekadar meneluh kita menyucikan hadas kecil dan ambil asmaya dan pula semaya. Kalau kita tak semaya, haram atas kita. Dah. Maka masalah semaya ibu bapa, ini amun nak titik berat sikit ibu bapa ataupun hak kita Syekh ni dia kita, ya ada wak bahasa lah kita ya masalahnya duk sakut paut dengan masalah zakat kita nyata dah, dan pula di dalam kitab ni ada bercara masalah bab semaya. Maka semaya ni maka hak Nabi katanya innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul au kama qala. Jadi Nabi katanya semua amalan kita, sama ada zakat kita, sama ada semaya kita, semua ini duk bersepakailah ia dengan niat-niat kita. Innamal a'malu binniyat. Apanya ulama Syafi'i ataupun Imam Syafi'i kita sudah takwil dan sudah memaling pada ayat ni, mana kata innamal a'malu binniyat la tasihhul a'malu illa binniyat. Tiada sahlah oleh segala amalan-amalan itu dengan niat-niat. Makna kata di dalam semaya kita, di dalam zakat kita, semua ni kena sakut dengan niat kita, dengan qasak kita. Apa makna qasak? Hanya disebutkan oleh Tok Syekh Daud kita Al-Fatani di dalam kitab Muniyatul Musalli. Apakah niat? Yakni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih.
yakni kita kosak, kita silakan dan kita hadirkan, hadirkan hati kita. Makna qasdu syai'in, kita kosak satu perkara gapo, aku nak semaya, aku keluar zakat, ataupun ini zakat kita. Makna kita sila pada suatu perkara tu muqtarinan bi fi'lih, yang menyertai dengan perbuatan kita. Mana kita niat menyertai dengan takbiratul ihram kita. Deh. Maka masalah semaya ni yang dinyatakan oleh Syekh Din ni dalam kitab dia. Maka ini sangat-sangatnya besarnya semaya. Hak kita kena buat hari-hari. Buat hari-hari. Nabi kata semua ini bersakut dengan niat kita. Niat kita di dalam takbir. Mau nak nyata sikit ni niat. Deh. Jadi makna kata niat saat ni tu. Tapi syarat-syarat bagi semaya tu kita royak sikit sebanyak. Maka syarat semaya ni kalau kita takrif pada bahasa Arabnya, makna kata kita terjemuh ataupun faham daripada satu pengenalan takrif daripada bahasa Arab, apanya syarat? Yakni satu perkara yang terhenti di atas nak sahkan semaya, tapi dia tu bukan daripada juzuk semaya, bukan daripada hakikat semaya. Mana kita kata? Dia tu makna kata nak sah semaya terhenti di atas dia. Mana? Kita kata supaya ambil wudu, ambil asmaya. Tapi ambil asmaya itu walaisa juz'an minha. Tapi dia tu bukan satu juzuk daripada asmaya. Bukan daripada hakikat asmaya. Ambil asmaya. Ambil asmaya kalau kita nak asmaya, semata-mata kita masuk Allahu Akbar. Masuk Allahu Akbar tapi tak ada ambil asmaya. Jawab kata sah tak asmaya kita? Jawab kata tak sah. Kenapa? Kerana kita tak ada wuduk. Kerana kita saat ni tak ada asmaya. Apabila kita tak ada asmaya, kita pergi masuk semaya, makna kata syarat kita terluput. Syarat terhati di atas nak sah semaya, kita terluput. Apabila terluputkan syarat, maka ketika ni semaya kita tak sah. Walaupun syarat tu bukan daripada hakikat, bukan daripada diri semaya, tapi nak sah semaya kena terhenti dia. Apa? Yakni ambil asmaya. Maka ambil asmaya ni ibu bapa. Asmaya ni kita nak caranya, ni satu syarat bagi nak sah semaya kita. Satu syarat bagi nak sah semaya kita. Kama dia apabila dia tu satu syarat, satu perkara terhenti, terikat, tertamat, nak sah semaya dengan dia, tapi dia bukan daripada hakikat semaya, bukan daripada juzuk semaya, bukan daripada suku semaya. Maka cara asmaya tu pun, sebab tu nak sempurnakan persembahan semaya kita, maka pastilah kita sanimi asmaya waspenuh. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim. Ni ayat mi asmaya ni. Ayat mi asmaya. Ni syarat bagi nak sah semaya. Tuhan kata di dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka itu ai imanan kamilah, sebagai iman yang sempurna. Hei orang-orang beriman, orang yang percaya dengan Allah, yang percaya dengan malaikat, yang percaya dengan rasul, yang percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Iza kumtum ila salah, apabila hendak kilah kamu tu anak iza kumtum ila salah, iza aradtum an tuqimus ila salah, apabila hendak kilah oleh kamu, an tuqimu, bosa mendirilah oleh kamu, ila salah, kepada semaya. Jadi apabila kamu hendak nak semaya, mungkin nak nak semaya, tak ada semaya lagi, mungkin nak masuk lah semaya, mungkin nak menceritakan semaya, mungkin nak tunaikan semaya, Tuhan kata falsilu wujuhakum, maka hendak basuhlah oleh kamu akan muka kamu. Ni hak wajib li kita hak wajib. Ni Tuhan royak tu basuhlah oleh kamu akan muka kamu. Yakni apa basuh muka kamu? Yakni basuh muka kita kena basuh daripada hak-hak muka ni. Basuh hak muka daripada mana? Yakni ambil daripada ni. Ni kita nak royak hak muka ibu bapa kena molek ni. Tepat-tepat tumbuhkan bulu-bulu daripada janggut kita, baut kita semua ni. Kalau orang jatuh, ni orang panggil haddul wajhi.
orang panggil sakatan muka kita ni. Ni orang panggil sakatan haddul wajhi. Perhati molek. Benda ni benda kita dah buat seumur dah ni. Benda yang kita dah berlaku seumur dah. Tapi buat kena ke buat tak kena. Maka ni nak ayat kata tu suruh basuh muka. Basuh muka ni niat di mana? Niat sebab tu innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan itu bersepakai dengan niat, nak sah dengan niat. Jadi apabila kita ambil air saat ni tu, maka mai tepuh dengan dahi dengan muka kita satu juzuk daripada muka, tak kira sini ke, maka kita niat saja aku mengangkat wudu. Basuh wi molek. Tu dia. Basuh wi molek. Basuh wi molek ni. Kalau orang janggut tebal tu, ulama kata buat gitu tak apa dah. Buat posisi gitu. Kalau orang janggut nipis tu kena gonyo sikit wi siapa ketunjai dia. Dah basuh wi cuci. Ni basuh retina pun jangan buat pernah itulah ibu bapa. Orang jatuh pun sama. Kalau buat sekadar ni basuh sini, maka tak sahlah wuduk kita. Tak sahlah asmaya kita. Maka basuh tangan kita. Siapa kepada siku. Ilal marafiq kepada siku ni. Siku will lepas ke atas sikit. Kena tahjil sikit. Will siapa ke bahu kita. Basuh ni will siapa ke bahu kita. Dah. Kemudian sapuh kepala. Maka sapuh kepala ni Imam Syafi'i kita katanya sapuh saat ni tu sekadar kalau kita temung apa kita tepuh dengan seorak rambut ataupun kita tepuh dengan seorak rambut, dua orat rambut, maka kata Imam Syafi'i kita mada dah masalah sapuh kepala. Tapi kerana ra'in kepada mazhab yang kata wajib kena sapuh sebutir kepala, mazhab Malik ia pakai kata biru usikum tu ba ilsaq, kena sapuh semua. Sebab tu Imam Syafi'i kata kita ra'inkan masalah khilaf, maka sunat kita buatlah tu. Sunat buatlah tu 3 kali. Apa tu? Basuhkan kaki. Basuhkan kaki, ambil daripada atas, daripada kecah kita tu, kena gonyoh molek di kecah kita, wirata molek di kecah kapak kaki kita ni. Oleh kat orang kita jiruh beruh, maka tak rata di bawah buku lali kita tu. Ni hak wajib, amun nak royak hak wajib. Adapun hak sunat, ni sunat basuh tangan. Ni basuh tangan. Hak ni hak ulama royak kata sunat wuduk. Adapun arkanul wuduk ialah basuh muka dan pula basuhkan tangi, 2 tangi, dan sapuhkan kepala, basuh kaki tu dikatakan fardu wuduk. Adapun sunat wuduk ialah basuh tangi. Basuh tangi, baca doa dulu. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Basuh tu menyelak dia sikit. Basuh lepas tu berkomoh. Berkomoh tu ai klok wisapa ke dalam. Lepas pada tu isap air ke hidung. Ni orang panggil cara masalah sunat. Di dalam masalah kita mengangkat wuduk ataupun mengambil akan wuduk. Deh. Lepas tu ambil wih kena. Ambil wih kena. Ambil wih cara-cara syarak tu wih kena. Sebab itulah wuduk kita tu tak sunat sapuh ibu bapa. Apabila kita ambil wuduk, maka tak sunatlah kita saat ni menyapuh akan wuduk. Kenapa? Yakni kerana setiap titik-titik daripada air wuduk, air semaya kita ini, semua itu jadikan malaikat. Allah Ta'ala jadikan malaikat. Kemudian cara semaya tu gitu. Ambil semaya wih betul. Ambil semaya wih kena. Lepas pada tu takbir. Maka kita takbir. Tu mana kata syarat yang pertama, masya-Allah di dalam semaya, nak sah semaya terhenti di atas wuduk. Dan syarat yang kedua ialah kita saat itu kena masuk waktu. Semaya itu kena masuk waktu. Kalau kita pergi semaya zuhur pukul 11, maka tak sah sebab waktu dia tak masuk. Ataupun yang ketiga, kena menghadapi pada kiblat. Hadapi pada kiblat, makna kata kena hadap kepada kiblat. Makna kata dalam kita semaya tu kena hadap kepada kiblat. Yang keempat makna katanya kita saat ni tu kena tutupkan aurah. Tutupkan aurah kita daripada mana sekat lutut ataupun katuk pusat tu dia panggil aurah kita, tapi comenya kita semaya kita pakai cahaya putih, cuk putih. Dah. Maka di dalam semaya kita saat ni tu, niat kita tu, tu makna kita wayakkan syarat-syarat di antara di apa? Di atas jalan ringkas ataupun di atas jalan sepitah lalu. Maka dalam masalah rukun tu kita tahu dah. Yang pertama takbir, lagi pula di dalam takbir kita kena niat. Niat tu masuk molek. Allah, akad takbir tu gitu. Kalau kata rapat sikit, tak ada apa, boleh.
Buat lagu tu pun tak ada apa, perapat sini pun tak ada apa. Ini ada kata ulama belaka. Nah, kata gitu pun boleh, masalah perapat gini pun boleh. Dah. Tu dikatakan semaya kita, betul semuhan kita, insya-Allah di dalam semaya kita saat itu, apabila kita buat betul, kalau kita buat kena dengan syarat-syarat dan rukun-rukun bagi semaya. Rukun pertama ialah takbiratul ihram, maka yang kedua kita saat itu niat, yang ketiga saat itu kita saat itu qiyam, dah qiyam. Yang keempat baca Fatihah, yang kelima kita rokok, yang keempatnya dikatakan i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedua bangun antara dua sujud, yang kesembilan sujud, lepas tu dah baca masalahnya apa? Ialah dikatakan rukun yang 10, ialah kita katanya tasyahud akhir, dan pula yang 11 selawat atas Nabi, yang ke-12 ialah dikatakan tamak nino, yang 13 dikatakan tertib. Tu dikatakan rukun semaya. Itu masalah semaya yang disebutkan oleh Tok Syekh Nidin kita. Yang ke masalahnya kitab-kitab dia yang bersakut pak lagi dalam kitab dia ialah ibadah haji, perburuan. Perburuan. Lepas tu masalah di dalam kitab ni bersakut masalah haji. Maka kita nak royaklah tentang haji-haji sikit. Maka masalah haji ni walaupun kita tahun ni tak boleh nak pergi ke haji, tapi kita berdoalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita boleh pergi kerjakan haji walaupun kita tak pergi lagi, kita kena ada niat. Dah makna kata Tuhan kata walin nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sabit bagi Allah wajib di atas manusia kena qasak dan menuju pergi buatkan haji man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang kuasa ni sebuah jalan. Maka haji ni amanah ori dengan atas jalan pakar-pakar ataupun jalan kesimpulannya, haji ni ada 3 ibu bapa. Hak saya ni di sini yang pertamanya gapo dia? Yakni dikatakan haji ifrad, hajjul ifradi, dan yang kedua hajjul qiran, yang tiga haji tamattu'. Dah. Maka bulan haji ni bulan yang sudah ma'ruf. Sebab tu Tuhan kata di dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Bermula haji itu bulan-bulan yang sudah dimaklum, yang sudah dimengetahui, yang sudah dilatah akan dia. Mana bulan haji? Bulan haji dikatakan bulan Syawal. Dan pula bulan haji dikatakan bulan Zulqa'dah. Bulan haji dikatakan bulan Zulhijjah. Dah. Makna kata dalam bulan haji ni, makna kata kita lah ni duduk dalam bulan Zulqa'dah. Bulan haji ni, jadi kalau bagi mereka yang duduk Mekah, maka setengah-setengah syekh kita naik dah ke Mekah ni, maka duduk Madinah seminggu dah. Maka duduk ziarah kubur Nabi semaya Jumaat situ cukup 40 waktu. Lepas pada tu mari ke Mekah duduk buat bela-bela duduk tunggukan akan haji saat itu, maka buat umrah bela-bela. Maka buat umrah bela-bela, lepas tu lepas pada tu pergi buat haji. Dah. Makna kata orang panggil kalau kita pergi sampai ke Mekah, belum daripada dia nak wukuf 1 hari ataupun 2 hari, maka kita tak ada buat umrah lagi. Maka ketika tu kita buat haji ke apa? Hajjul ifradi. Haji ifrad, yakni haji yang diasingkan daripada umrah. Makna kata haji ifrad ni dikatakan haji yang paling afdal, yang paling banyak pahala di sisi mazhab Syafi'i kita. Haji ifrad ni dikatakan haji yang paling afdal di segi mazhab Syafi'i. Adapun haji qiran, yakni haji yang dicampur akan dia, apa dia? Yakni masalah apa dia? Haji yang dicampurkan haji dengan umrah sekali. Seperti ahram tu, ataupun ahram tu bil haji wal umrah lillahi ta'ala, ataupun uhrimu bil haji wal umrah, ataupun telah mengihram oleh aku dengan haji dan umrah lillahi ta'ala. Makna kata ya capur dah masalah lepas pada haji umrah lalu. Dah. Adapun masalah haji ifrad ni, buat haji sudah siap dah, duduk dalam seminggu 2 minggu baru buat umrah. Tu orang panggil haji ifrad. Dan haji tamattu'. Haji tamattu' ni haji yang bersedak-sedak dengan dah. Dah. Lepas daripada haji apa itu ni, tamattu' bela-bela. Situ baik belum pada kita nak buat haji, maka kita tu buat umrah. Lepas pada tu kena bayar dah. Tu orang panggil bersedak-sedak dengan dam kita tu. Dan di dalam kitab Syekh Nidin juga puasa, duk cara masalah puasa. Kita ayat dah puasa. Dan nikah cerai. Duk cara bab nikah cerai. Ni monok sikit. Di dalam masalah agama Islam kita ibu bapa yang dihormati, ada 4 robok.
Di dalam Islam kita, di dalam agama kita ni ada 4 bahagian. Yang pertama, orang panggil kitabnya, orang panggil dalam Islam tu ia terbagi pada robok pertama, Rab'ut Taharah. Masalah duk cara bab menyuci, cuci menyuci ataupun bersih membersihi. Yang ni bab taharah, yakni masalah sucikan kita daripada hadas kecil, daripada hadas besar. Tu orang panggil duk cara bab menyuci. Sebab tu dalam Islam tu penting sangat bab menyuci ni. Kerana robok pertama dia bagi 4. Bagi 4 robok. Maka robok pertama hak Allah Ta'ala saat itu dan ulama-ulama fiqh saat itu duk bercara tentang bab taharah. Nak royak kata taharah ni dalam Islam ni satu perkara yang paling penting, satu perkara yang paling ditututi, satu perkara yang dititahi, satu perkara yang ditekani oleh syarak. Masalah bab suci ni. Sebab itulah kita saat itu kena banyak cuci. Dalam rumah kita kena cuci. Dalam diri kita sendiri makna kata, sebab tu kalau orang tu tak menyuci tubuh badan, duk malah mandi, duk malah menyuci tubuh badan, malah asmaya, duk dengan cemar semua, makna kata orang ni mudah nak menipukan penyakit di atas dirinya. Sebab tu dalam Islam dipergalakkan kita, suruh kita tu menyuci, suruh kita tu membersih. Sama ada membersihkan badan kita, diri kita, sama ada menyucikan masalah pakaian kita, sama ada menyucikan tempat-tempat kita, rumah kita. Kenapa syarak tertekan mempergalakkan kita menyuci? Kerana untuk malaikat-malaikat rahmat, tarik malaikat rahmat masuk di dalam rumah kita. Inilah nak kecek dalam masalah singwet lom kita ataupun di dalam keadaan kita. Dengan sebab apa rumah kita payah rezeki. Dengan sebab apa masalah kita kerja tu payah. Dengan sebab apa kita saat ni tu. Jadi susah. Cari makan pun susah, cari makan pun susah, cari makan pun payah. Kenapa? Salah satunya kita tidak menyuci. Tak ada menyucikan tubuh badan, tak ada menyucikan pakaian, tak ada menyucikan masalah rumah tangga, tak ada menyucikan kawasan rumah kita. Apabila tak menyuci, malaikat rahmat tu dia tak masuk di kawasan. Apabila malaikat rahmat tak masuk, sebab itulah orang panggil kita tu payah nak dapat rezeki dan payah segala urusan dan kerja-kerja kita. Dan yang kedua, di dalam Islam tu tutupnya bab apa dia? Orang panggil rub'un muamalat, yakni cara bab apa orang panggil pergaulan, perniagaan. Sebab tu dalam perniagaan Islam ni masalah bab buyu' ataupun masalah muamalat. Maka kita tengok di hari ni muamalat kita ni lagu mana? Banyak ke muamalat kita betul ke tak dengan syarak no, betul ke tak dengan Islam no. Kadang-kadang jual beli kita ada masalah menipu, jual beli kita ada kecek tak betul, jual beli kita tak ada keluar zakat, jual beli kita saat ni tu orang panggil tak kena dengan cara-cara Islam. Sebab itulah dikatakan di dalam syarak saat ni tu ia tekan sangat masalah bab muamalat. Yang tiga bab munakahat, yakni pernikah, masalah nikah kahwin. Sebab tu Syekh Nidi ada sebut sini ni masalah bab menikah dan cerai. Di sini banyak nikah kahwin ni. Nikah tak kena ni ibu bapa. Sebab tu Nabi kata la nikaha illa biwaliyin. Tiada dikatakan nikah, tidak jenis nikah melainkan dengan wali. Makna kata kalau nikah tak ada wali supaya orang pindah wali tu. Semua tu mazhab pak katanya nikah itu tidak sah. Dan malaikat sah juga ada kil ataupun perkataan yang lemah sangat, perkataan yang tak rak sangat. Apabila ia tu musafir pergi sampai 100 kilo lebih, pergi nikah kepada jajahan yang lain ataupun tempat lain ataupun cawak lain. Tapi perkataan ini makna katanya ulama-ulama yang besar kata nikah pindah wali ni makna kata tak syumi lagi pula orang panggil sah, tapi sah tu bukan di atas perkataan muktamad. Masalah pernikahan ini pertama sekali kita kena tengok wali saat ni tu. Kena wali tu adil, wali tu betul, wali tu sempurna. Kalau wali saat ni tu tak sempurna, wali saat ni tu orang panggil fasik, maka pernikahan itu tidak dikatakan sempurna ataupun nikah tu dikatakan tak sah. Satu hari amal biasa pergi nikah ibu bapa, ada satu orang, ada satu pelajar kita lah nak menikah. Apabila nak menikah saat ni tu, jadi Tok Imi bisiklah dengan Abah. Bisik dengan Abah tanah. Dia kata, Babo,
Ya kata masalah kita nak nikah di rumah tak leh, ya kata. Mandi kita tanya sebab apa nak nikah tak leh. Jadi wali lik tino saat ni tu, ya kata masalah nyakit orang zaman lo ni. Nyakit gapo zaman lah ni? Yakni zakit biasa inilah minum air ketung, minum gapo ni, minum benda mabuk. Maka dia tu duk mengekali di atas tu. Apabila duk mengekali di atas benda tu, orang panggil nah wali tika ni fasik. Apa fasik? Yakni orang mengerjakan dosa besar. Maka dia kata di hari ni kita nak menikah di tempat kita tak boleh, di masjid kita tak boleh. Pak kena menikah nak, yakni kena pindah wali pergi menikah dengan wali raja ataupun kena menikah di majlis. Ni masalahnya, masalah penting juga di sini ni. Masalah pernikahan kita ni nak jadi berkat, nak jadi timbulkan keberkatan di dalam pernikahan, di dalam kahwin ni. Maka di dalam tu juga perlunya kepada wali tu kena adil. Lepas tu bagi belah balik perempuan saat ni tu pun, dia saat ni tu, nah kita kena tengok modok oyak dah. Perempuan saat ni tu kita kena pilih di nasab dia, agama dia, ataupun dikatakan janguk dia tu sebelah belakang. Mula-mula sekali di segi agama dia. Yang kedua, di segi masalah nasab keturunan dia, titih baris dia. Yang tiga, masalah kita comel dan janguk dia. Yang keempat dikata harta dia. Lepas tu masalah pernikahan banyak mari kepada majlis dia sekarang lah ni. Masalahnya gapo? Ialah talak mentalak ki. Masalah talak ni jadi mudah. Dengan sebab gapo ibu bapa di hari ni amo nak berikan penerangnya sikit kepada pendengar-pendengar semua, kepada peminat-peminat, sebab duk jadi masalah cerai ni. Kadang-kadang orang kita ya tak tahu. Aku tolak munghiyah, aku tolak munghe Timoh, aku tolak munghe Zainab, aku tolak munghe Miyah. Dia kata tolak gitu, tapi dia kata kelola ya. Tapi masa Allah tolak ni cerai ni, dia tak kira kelola tak kelola, dia jatuh semata-mata. Jadi amun nak wiki nyata bab tolak ni, dia ada dua. Tolak saat ni tu dia ada lafaz tolak ni, lafzut talak ni, dia ada lafzun sarih. Yang kedua lafzun kinaniyun. Kinaniyun, kinayah. Kinani. Orang panggil lafzun kinaiyun. Kinayah. Orang panggil lafzun sarihun wa lafzu kinayatin. Jadi masalah lafaz tolak ni dia ada dua. Yang pertama lafaz sarih. Lafaz ni tak ada kira sama ada dia kelola ataupun dia tu selora, dia kata sungguh, nak tolak sungguh, maka jatuhlah semata-mata. Kerana lapar ni soreh kata dia nak tolak. Sebab aku tolak muiyah, aku cerai muhi Timoh, aku cerai muhi Miyah, aku cerai muhi Jawahi. Masalah lapar ni kalau dia kata tu sama ada dia kelola ataupun dia tu selora, maka jatuh semata-mata masalah tolak dia. Sama ada dia kelola atau dia tak kelola, maka masalah jatuhlah tolak itu. Makna kata lapar tu lapar soreh. Aku cerai akan dikau, aku tolak akan dikau. Tu orang panggil lapar soreh tu. Lapar nyata-nyata yang tunjuk di kata tolak. Orang panggil lafzun sorih yadullu ala talak. Yakni lapar yang soreh, yang terai-terai di atas kata tolak. Dan lafaz yang kedua, orang panggil lafaz kinayah. Lafaz sini. Misal sini gana. Demo klik duk moh demo dulu, kita nak duk moh kita. Lafaz sini. Mana demo klik duk moh demo duk ngamuk demo luweh. Kawan nak duk dengan keluarga kawan. Tapi kalau ia tak niat, celah tu kata niat atau nak tolak, ia tak jatuh. Demo klik duk moh demo dulu. Kawan nak duk dengan keluarga kawan dulu. Jadi seni-seni sikit. Kalau dia niat tak tolak, maka tak jatuh tika tu. Sebab itulah Tuhan katanya at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Jadi tolak tu dua kali. Bagi orang yang merdeka dua kali tolak ya. Dua kali tolak. Makna kata apabila tolak yang tiga, ya habis gerik, ya habis kelerer. Orang ni nak nikah dua ni tak boleh duduk dah. Jadi dua kali tolak tak apa lagi. Mana kita tolak Timoh, tolak Kamiyah, tolak Fauziyah, tolakkan Timoh, ataupun tolak Jawahi masalah, tolak dua kali. Kalau misal lagi tolak terik tiga, makna kata kelerer kita di antara para puan habis, sudah habis.
Dah sudah habis dah. Apabila sudah habis, bermakna katanya kita nak nikah dengan semula. Sebab tu orang panggil kena Cina buta. Kena Cina buta. Tapi ada kata satu mazhab tolak 3 jatuh sekali. Tu adalah. Tapi di antara mazhab 4 apabila tolak 3 dah, pastilah perempuan ni kena pergi menikah dengan tok laki suami yang baru, dan hak jatuh ni pun dia kena pergi menikah dengan perempuan yang baru. Orang panggil Cina buta. Dah. Maka masalah Cina buta ni amat nak nyatalah sikit. Ada Cina buta ni. Gapo dia masalah Cina buta? Yakni makna ketika Cina buta, makna perempuan bini kita ni hak kita tolak 3, ia kena kahwin dengan tok laki baru, dan kita kena rumah ataupun pergi kahwin dengan isteri baru. Maka kita nak pergi royak demo tu, muduk misalnya ya ataupun koyah ataupun topa. Muduk dengan bini ku mu tak usah buat apa dah. Muduk saja gitu ya, cuik-cuik gitu. Jangan duk jangan duk galau apa lah, tak apa aku nak 10,000 padamu. Maka kata mazhab pak semua bainal mazahibil arba'ah, kalau duk macam tu kita upah lagu tu ya tak ada buat gapo, tak ada setubuh, makna kata Cina buta tu dikira kata tak sah. Sebab tu hak duk berlaku perceraian di antara hak duk mengadu kepada majlis sekarang ni ibu bapa dan penonton-penonton semua, peminat semua. Kenapa? Yakni kerana telefon di hari ni. Sebab telefon ni besar sangat. Kadang-kadang umur 2-3 juta, umur besar, cekak lah kita kata, hijau pun besar, gaji pun besar. Tapi hak jatuh duk kecek dengan tino lain. Hak tino duk kewe dengan hak lain. Duk jada ada gapo orang panggil, ada gapo ada kik dengan orang lain. Bobo lama jatuh pun tahu kata hak tino dia duk kecek dengan orang lain. Hak tino pun tahu kata jatuh duk kecek. Ini salah satu bala yang besar. Gapo? Fitnah yang besar yang timbul di kalangan di dalam masalah keluarga. Sinilah orang panggil puca-puca yang timbulkan di dalam keluarga yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat hebat. Di hari lain ni orang panggil puca telefon ni. Yang membawa menjadikan orang di antara suami isteri yang membawa jadi apa? Jadi perceraian ataupun membawa pada jadi cerai tangan. Sebab apa? Sebab mung duk kecek dengan kita, duk dengan demo, tapi hati kita duk dengan orang lain. Tok laki duk dengan bini tapi hati duk dengan orang lain. Apabila tahu benar kebenaran, benar yang sebenar, maka situlah orang panggil timbul, bukan orang panggil jadi pecah hati. Apabila jadi pecah hati, di situlah membawa kepada jadi tak puas hati, berasa jadi korengeh. Maka dengan sebab inilah dikatakan bala dan fitnah yang besar telefon ibu bapa. Di hari ini mau nak pesannya kepada mo dan kepada semua daripada peminat ibu bapa yang dihormati, maka kita jaga-jagalah telefon kita tu. Makna kita telefon tu bukan benda tu benda baik banyak. Kalau kita guna kena, di situ pintu syurga akan terbuka, tapi situ kalau kita guna tak kena, di situ akan buka pintu neraka. Maka banyak dari kalangan masalah cerai kahwin salah satu daripada duk tak senih. Setengah hak mari pada mo saat ni tu, setengah daripadanya jadi nak duduk dengan tok lelaki tak boleh. Tok lelaki jadi tak puas hati, ataupun nak tidur duduk tak boleh ibu bapa weh. Jadi panas jadi panas pedih, nak duduk tak boleh, tak sedap duduk. Apabila tepuh panas, apabila tepuh tepuh belakang pun tak boleh duduk dah. Ni satu penyakit kat ni. Satu penyakit orang panggil penyakit di akhir zaman dikatakan penyakit sihir ataupun penyakit kena benda-benda orang panggil benda-benda menupeh ataupun dikatakan benda-benda sihir. Nak duduk dengan tok lelaki tak boleh. Duk pak panah wah. Duk pak panah wah. Duk pak saat ni tak boleh. Tepuh tak boleh dah. Panah. Serupa dengan api dah. Serupa dengan lada benar. Setengah saat ni tu apabila nak setubuh tak boleh. Nak setubuh tak boleh. Jadi katuk jalan. Katuk jalan. Ini salah satu daripada masalah orang panggil duk timbul di masyarakat kita sekarang. Ada setengah hak mari di kitanya pada umur sendiri tu ialah tak boleh nak makan. Tak boleh nak minum. Ada juga ni orang panggil masalah duk jadi perceraian di antara suami dan isteri. Kerana benda-benda ni syaitan dia sangat-sangat suka sangat untuk nak berceraikan rumah tangga.
Dah. Maka jelasnya sekalian sekali bahawa kriya penulisan Syekh Nikdi mencukupi pelambangga bidan ilmu. Makna kata Syekh Nikdi kita ni satu orang yang cukup lah yang melekat dalam lambangga ataupun di dalam pelang nak beda ilmu ni. Makna kita dia ni salah satu daripada orang yang sangat-sangat sempurna, walaupun beliau sendiri lebih menggambari kitab-kitab sufiyin. Walaupun dia saat ni orang sendiri tu orang yang mengalami ataupun mendalami, dan lagi pula dia orang yang halusi tentang kitab-kitab ilmu tasawuf. Dah. Makna Syekh Nikdi kita ni satu orang yang sangat-sangat suka, yang sangat-sangat gapo orang panggil sangat-sangat halusi sangat kepada kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Kemudian masalah Syekh Nikdi ni kriya dia nadi, kriya dia jaksa dia yang nadi, yang pelik ataupun orang panggil daripada benda-benda yang timbul ataupun hasilan ataupun jaksa yang nadi daripada dia ni apa? Tidak seperti karangan Syekh Nikmat kecil, khususnya Mutla'il Badrain dan Wusyahul Hafrah yang mudah diperolehi kerana kerap diulang cerita dan makna masih menjadi rujuk ramai hingga kini. Rujuk ramai hingga kini. Kitab-kitab karan Syekh Nikdi adalah sebaliknya malah terkulung dalam kelompok kriya nadir. Kriya nadir yakni jaksa ataupun hasil yang ternadi sangatlah. Sekaligus jadi nak kata kitab ia ni hak dia karya ni, jaksa dia, karangan dia ataupun masalahnya masalah karangan dia ni dikatakan karangan hak yang paling gapo. Orang panggil hak yang jadi peliknya jaksa dia ataupun karangan dia ataupun kriya dia ialah setengah daripada kitab Mutla'il Badrain dan Wusyahul Hafrah. Mutla'il Badrain ni dikatakan kitab fiqh dan Wusyahul Hafrah ni pun kitab fiqh. Maka yang dikaryakan oleh Syekh Nikdi ni makna kata kitab ni dikatakan kitab yang paling pelik lah. Kerana masa kini, masa sekarang pun orang duk buat rujuk ke tak ada siapa siapa orang duk buat rujuk ke, duk murajaah, duk belek, duk tengok siapa masa kini, masa sekarang pun tak habis-habis daripada kitab Syekh Nikdi ni. Maka habis daripada cerita bagi Syekh Nikdi, maka kita nak masuk pula tokoh ulama yang ketiga. Daripada tokoh yang ketiga, daripada tokoh ulama Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Daripada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Anak ni Syekh Ahmad kita Al-Fatani, maka hidup dia dan timur dia ni bila? Ialah tahun 1850 ni. Sampai kepada tahun 1918. Makna kata Syekh Ahmad kita saat ni tu sudah meninggal dunia ni 100 tahun lebih dah. Syekh Ahmad ni lah Wan Ahmad bin Muhammad Zain ni ialah dikatakan Syekh Ahmad kita Tuk Bakuratul Amani. Maka Syekh Wan Ahmad kita ni dia kata Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Malayuwiyu Al-Fataniyu. Tengok ulama petani kita tak tinggal ni. Walaupun dia duduk di Mekah, walaupun dia duduk di mana saja, dia tak tinggal dengan gapo dia jihad dia ni. Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani Al-Malayuwiyu. Dia jihad dia tak tinggal. Syekh Ahmad Tuk Faridatul Faraid ni ada tuan Tuk Faridah ni. Faridatul Faraid ni. Maka dia ni dikatakan nama penuhnya Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Tu ayah dia. Ayah dia ni dia ngaji sekali dengan Tok Syekh apa? Dengan Syekh Daud kita. Lagi pula bin Wan Mustafa, lagi pula dia ni Al-Malayuwiyu yang dibahasa kepada Malayuwi. Sebut kata orang dulu sebut kata Melayu ni orang Islam lah. Sebut kata Malayuwi ni orang Islam. Sebab tahu Melayu dak orang tu. Kebak-bak tak kita dak kata Melayu dak demo tu. Kalau Melayu makna kata Islam lah. Yang makna kata lapa istilah lapa Melayu ni besar. Orang panggil perangai yang besar. Sebut kata Malayuwi ni makna kata orang tu makna kata termakruhlah dan terkenallah, gamane tersilalah terhamak reti dengan segala pihaknya orang tu Islam. Lagi pula Al-Fataniyu yang dibahasa kepada Fatani, dibahasakan kepada satu orang yang cerdik.
adalah berasal dari keturunan para mubalik agama Islam yang datang dari Hadramaut. Jadi Syekh Ahmad kita ni, kita nak cerita satu kalinya, Syekh Ahmad kita ni, dia ni sudah diletakkan oleh kerajaan Turki. Di Istanbul dulu. Syekh Ahmad ni yang kata besar tak besar dia, alim ta'alim dia. Dia ni orang panggil, orang Kamadin pada Syekh ni dia sikit. Lepas daripada Tok Syekh Daud, lebih kurang 100 tahun. Kemudian Syekh Ahmad kita ni, pada masa kerajaan Daulah Utsmani, Daulah kerajaan Turki dulu, biasa latihkan Syekh Wan Ahmad ni sebagai jadi gapo, orang panggil jadi rais ataupun jadi ketua, raisul ulama, orang panggil Nusantara. Dia ni sebagai jadi gapo, jadi ketua ulama-ulama di tanah Melayu saat itu. Di tanah Melayu, dia ni lah dikatakan rais al-ulama al-malayuwiyah, yakni rais dan ketua bagi ulama-ulama tanah air ataupun ulama-ulama tanah Melayu, Nusantara. Jadi Syekh Ahmad ni dia kata bijak dia, bisa dia dan aling dia. Dia ni berasal dari keturunan. Dia ni berasal daripada turunan tapak dianya daripada para mubalik, orang yang menyampai. Itu para mubalik, orang yang menyampai agama Islam. Orang yang menyampai agama Islam yang datang dari Hadramaut. Makna dia ni salah satu daripada para mubalik, daripada orang-orang yang menyampaikan agama Islam yang datang daripada Hadramaut. Hadramaut ni daripada Yaman lah. Dikatakan bahawa nasab lil wuhurnya bertalian dengan Sayyidina Abbad ibni Abdul Muttalib. Jadi kata dia ni keturunan berasal dia tu, orang panggil keturunannya tu daripada mubalik agama Islam daripada Hadramaut. Kenapa? Ibu bapa dihormati. Kita kena tahu dasar kita ni. Dulu kita dasar kita di petani ni, orang apa kita asal Hindu. Tok nenek kita tu Hindu. Tok nenek kita orang sembahkan berhala dulu. Sebab tu tempat kita ada ngamuk yung, tempat kita ni ada dengan roya kulit, tempat kita ni ada dengan dika, tempat kita ni ada dengan pesilat. Dengar? Kerana masa dulu ni belum daripada ulama-ulama Hadramaut, daripada ulama-ulama negeri Yaman, masa 800 tahun dulu nak masuk dakwah, nak masuk menyerukan agama tempat kita, masa tu kita saat itu orang panggil orang Hindu. Sebab tu ada pulut putih kuning kena waktu ni ayah panggil periti ni. Maka Syekh Ahmad kita ni salah satu daripada mubalik agama, orang menyampaikan agama yang datang dari Hadramaut. Makna kata titih barisan dia saat itu bertalian dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Bertalian sebelah balik anak cucu Nabi. Makna titih bagi Nabi. Dia ni setengah daripada ahli bait ataupun setengah daripada keluarga Nabi. Jadi Abbas ni orang panggil saudara bagi ayah Nabi. Abdullah dikata ayah Nabi. Abbas ni dikatakan dah siapa dia? Ialah adik ayah Nabi. Orang panggil saudara adik-beradik dengan ayah Nabi. Dan pula Abu Talib dan Hamzah ni orang panggil adik-beradik dengan ayah Nabi. Maka masalah Syekh Ahmad kita ni taliye dianya dan keturunan dia sebelah balik Sayyidina Abbas, anak bagi Ibni Abdul Muttalib. Makna daripada keluarga Nabi lah. Makna taliye dia saat itu daripada taliye keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Sayyidina Abbas ni? Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok ni. Kita tengok ulama-ulama besar ni. Banyak kenya taliyegi kepada Arab. Taliyegi saku dengan keluarga Nabi. Supaya Syekh Daud kita Al-Fatani. Maka taliye dia pun pergi ke Arab. Maka saku dengan keluarga Nabi. Sebab tu kita tengok Syekh yang pelik-pelik. Syekh yang besar-besar. Syekh ilmu yang pelik-pelik, ilmu yang tinggi-tinggi, keberkatan yang hebat-hebat, maka kebanyakannya talian dia saat itu daripada keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana pada masa zaman dulu daripada orang Hadramaut, Arab Yaman, ia pernah mari dakwah di tempat kita. Sebab tu tempat kita ni ada talian kepada Arab, talian keluarga Nabi dan sahabat Nabi pun ini. Peringkat awal, nak kata Syekh Ahmad ni, Al-Fatani, Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain ni, lahir di Kampung Jamu. Makna peringkat awal, dia ni timur mana lahir dia?
di kampung Jamu. Nah, Jamu mana? Fatani. Makna lahir dia ni ulama cerita. Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain ni, dia lahir tempat beranak dia, tempat tumpah darah dia ialah di kampung Jamu. Kampung Jamu lah, Jamu Taning Yak Ring tu. Deh, di kampung Jamu. Fatani pada malam Jumaat 5 Sya'ban tahun 1272, makna kata sekarang tahun 1441, makna kata 100 tahun lebih dah. Syekh Ahmad kita ni makna kata daripada daripada kelahiran dia dan timbul dia selepas pada mati dia, makna kata 100 tahun lebih. Bertepatan dengan 10. Bertepatan bersama dengan 10 Ifril 1850 ni. 50 ni. Pada mulanya dididik oleh bapaknya sendiri, Haji Wan Muhammad Zain. Makna kata orang yang didik mula-mula Syekh Ahmad kita Wan Ahmad ni, Tok Faridatul Faraid ni, siapa dia? Ialah kena kepada bapak dia sendiri, ialah kena kepada Muhammad Zain atau Haji Wan Din. Haji Wan Din bin Syekh Wan Mustafa, ataupun Haji Wan Din bin Syekh bin Mustafa Wan Mustafa tu. Kemudian berguru pula kepada bapa saudaranya Syekh Wan Mustafa. Lepas pada tu dia tu pergi berguru, pergi mengaji kepada Syekh Wan Mustafa. Lahir dia ialah di mana? Ialah di kampungnya gapo? Ialah di kampung Jamu. Adapun Syekh Daud Al-Fatani ialah tempat lahir dia, ialah ulama yang tarikhnya, ulama catat ialah di kampung Parik. Adapun Syekh Nikdi, tempat kelahiran dia tak cerak, di antara Kerisik dengan Parik tu tak cerak, tapi di celah-celah tu. Adapun Syekh Ahmad kita Al-Fatani ni, Tok Bakuratul Farid, Tok Faridatul Faraid, lahir dia di Jamu. Ni patut kita ingat ibu bapa. Patut kita buat peringatan sebagai maklumat yang taruh di dalam kepala otak kita, sebagai ulama petani. Mana Tok Syahdat kita lahir di mana? Tempat tumpah darah dia ialah di kampung Parik yang dekat dengan Fatani, 7 kilo dengan Merentani sekarang, dengan ibu kota Taning. Adapun Syekh Nikdi tak cerak, ulama tak nyata, tak jadi cerak masalah tempat lahir dia, tapi di antara Parik, Kerisik, celah-celah tu. Adapun Tok Syekh Ahmad kita, tempat kelahiran dia, tempat timur dia, tempat beranak dia ialah di kampung Jamu pada malam Jumaat 5 Sya'ban tahun 1272, berbetulan dengan 10 Ifril 1850 ni. Kemudian Syekh Ahmad ni dia duduk mengaji ke pak saudara dia yang terkenal dengan gelaran Tok Guru Bendang Daya. Makna kata hak dimakruhkan, makna kata Syekh Wan Mustafa ni, hak ia duk mengaji, hak ia duk belajar ni, yang dikenali ataupun dimakruh, dikenali, diterlatah dengan gelarannya Tok Guru Bendang Daya. Tok Guru Bendang Daya ni pak saudara dia. Duk mengaji kok pak saudara ni fok-fok keramat belaka ibu bapa ni. Ni fok-fok Tok Bendang Daya ni fok-fok keramat. Bagi ibu bapa kita kena, ibu bapa kita biasa ngaji tu, dia tahulah kata ni fok gulungi daripada fok-fok karamah ataupun fok-fok mulia. Lagi pula tu titih baris demo ni tu bitih baris yang diterkenalkan di petani kita ataupun dikenalkan pada Fatani, dimakruf, dimasyhurkan di petani. Maka Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid ia sedang ngaji kepada bapa saudara yang bernama Syekh Wan Mustafa, yang dikenali dengan Tok Guru Bendang Daya. Bendang Daya kita royak dah dekat dengan Senur tu. Dekat dengan Senur. Iaitu seorang guru pondok yang sangat masyhur di Fatani. Makna kata Tok Bendang Daya ni satu tok guru yang yang masyhur sangat di zaman tu. Supaya kita Tok Bendang Daya, Tok Jaka, Tok Dalo, Tok Semela, mana Tok Cemah, yalah Tok Paderu, Tok Caok, mana lagi Tok Pobok. Ni fok masyhur belaka ni. Fok terlatah belaka di zaman-zaman ni fok karamah. Allah Ta'ala wi kemuliaan, Allah Ta'ala wi karamah kepada mereka. Tok Dalo, Tok Paderu, Tok Cemah, Tok Pobok, mana lagi Tok Caok, mana lagi kita kata Tok Jaka, lagi Bama lagi. Fok-fok hak yang masyhur-masyhur. Dan lagi pula Tok Mokngo. Ni fok-fok kedebe-kedebe ni. Fok tokoh-tokoh ulama besar pada Fatani kita. Maka Tok Bendang Daya ni dikatakan Wan Mustafa ni Tok Guru pondok yang sangat masyhur di zaman itu yang ada di Fatani kita. Pada pertengahan kedua abad
pada pertengahan 2 abad ke-19 Masihi. Makna tahun 19 Masihi itu, makna 100 tahun lepas tu, makna kata dia ni Tok Guru yang masyhur pada di zaman abad yang kedua, yang kedua abad ke-19 tu. Wan Ahmad adalah seorang yang sangat cerdas, otaknya. Ni nak ayat kata Syekh Ahmad kita ni satu orang yang sangat cerdas, yang sangat cerdik, yang sangat bijak otaknya. Makna kecek mudah-mudahnya Syekh Ahmad kita Wan Ahmad ni satu budak, satu orang yang cerdas, yang cerdik, yang bijak. Orang panggil otak geliga. Ni salah satu ni otak geliga. Sebab tu kita kata ulama-ulama yang besar ni Allah Ta'ala pelak dah. Allah Ta'ala pelak kepada mereka. Salah satu daripada otak mereka cerdik pelak. Daripada otak mereka cergah pelak ngapa tengok sekaligus ingat dah. Supaya kita ni lepas hafal. Lepas tengok, lepas hafal, lepas tengok, tak ingat weh. Kenapa otak kita saat ni tu tak makan? Sebab tu di dalam otak kita ni dia getah tak sama ibu bapa. Dalam kepala kita ni otak tu ada belakang. Otak yang Allah Ta'ala taruh, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadi tu, cipta tu ada sama belakang. Tapi di dalam otak tu getah ya tu. Getah untuk nak pelekatkan maklumat, untuk nak tarik maklumat, untuk nak ingatkan perkara-perkara kita ngaji, kita apa tu, maka getah ya tak sama. Sebab getah tak sama itulah orang panggil cerdikan. Seorang cerdas, seorang tu tak sama. Maka Syekh Wan Muhammad ni, Wan Ahmad ni dikata Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zin Wan Mustafa ni, dia ni satu budak yang cerdas, yang cerdik otaknya. Sudah diakui alim semenjak berusia 12 tahun lagi. Jadi nak kata Syekh Ahmad kita ni, Wan Ahmad Tok Faridatul Faraid ni, nak kata cerdik dan bijak dia ni, masa dia tu diakuikan oleh alim. Diakui kata alim dah masa semenjak dia tu umur 12 tahun lagi. Jadi orang di kampung saya jamu saat ni tu tengok dia otak cerdik dan bijak tu, makna kata umur dia tu 12 tahun tu dia sudah alim dah. Sudah alim dah, sudah pandai. Supaya kita tengok Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita. Masa tu dia duduk mana? Duduk di kampung dia, maka dia nak pergi ke Mekah, pergi sekali dengan mak dia. Maka satu hari dia saat ni tu duduk berjalan-berjalan, maka dia mengaji di Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni otak yang kita tahu dah otak cerdas dan cerdik. Siapa yang tengok gapo saat ni tu dia kena pekuk pekuk sebelah. Tengok sebelah, pekuk sebelah. Telinga dia kena katuk. Kerana dia cerdik dah. Maka Imam Syafi'i kita umur 12 tu sudah jadi mufti. Orang alim yang bijak tuai mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i tu nak kata cerdik dia masa umur 12 tu boleh jadi mufti di Baghdad dah. Maka Syekh Ahmad kita ni pun Tok Faridatul Faraid ni umur 12 tahun saat ni diakui kata alim dah. Dimakan tegah Ustaz Wan Muhammad Sarid bin Haji Abdullah cucunya. Makna kata dimakanlah tegasnya Ustaz Wan Muhammad Sarid, yakni cucu dia. Guru-guru di Mekah, guru bagi Syekh Ahmad kita di Mekah, selanjut beliau meneruskan pengajian ke kota Mekah. Di antara gurunya ialah satu. Guru bagi Tok Syekh Ahmad kita satunya, siapa dia? Satu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Wafat di Madinah tahun 1304 Hijrah. Ni Tok Guya. Setengah daripadanya Tok Guya ialah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ni salah satu daripada guru Syekh Ahmad kita. Yang kedua Syekh Habib Hasbullah Muhammad bin Sulaiman, wafat tahun Maraj 1917. Yang tiga Tok Guru dia Syekh Nikdi Fatani. Syekh Nikdi ni salah satu daripada Tok Guru Syekh Ahmad kita Abdul Qadir bin Abdul Rahman ni. Wafat tahun pada 22 April 1998. Yang keempat tu bagi Syekh Ahmad ni Wan Ahmad ni, Syekh Wan Muhammad Ali Kutan bin Abdul Rahman Kelantaniyu. Makna tu Syekh Wan Muhammad orang Kutai. Kelantan lah, wafat sekitar tahun 1913 Masihi. Yang kelima tu dia Syekh Nikmat Kecil Fatani. Makna kata dia dengan ngaji belaka.
Syekh Wan Ahmad ni, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Dia ada ngaji di Syekh Nikdi, dia ada ngaji di Syekh Nikmat Kecil Fatani. Muhammad bin Ismail wafat pada tahun Maraj 1915. Gitulah lebih kurang ibu bapa. Hari ni kita masuk tokoh yang ketiga daripada ulama-ulama petani kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama semula. Mudah-mudahan kita pakai ambil ambil iktibar dan ambillah kisah-kisah sikit sebanyak ini sebagai wak pengalaman hidup, wak cumi untuk suluh dalam kehidupan kita. Nak gaya kata pertamanya Tok Syekh Daud kita, Syekh Daud Al-Fatani, ialah beranak dia dan lahir dia ialah di Kampung Parit. Yang kedua Syekh Nikdi, beranak dia di antara Parit dengan Krisik. Dan pula Syekh Wan Ahmad kita, lahir dia ialah di Kampung Jamu. Maka sekadar ni dulu dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.